KPM. Seronoknya. Dah boleh rentas negeri, dah boleh mandi air sungai, air terjun. Dan juga boleh rasa balik suasana yang bersih, nyaman, air yang sejuk ni. Oh, seronoknya. Tapi yang paling penting, walaupun kita dah boleh rentas negeri, kita tetap kena jaga SOP kita supaya kita dapat sama-sama membantu mengurangkan kes setiap hari. Seronoknya, sejuk, cantiknya. Sejuk betul air terjun ni. Seronoknya lah air sungai, air terjun, air sungai yang sejuk, yang nyaman tadi. Cikgu? Ya, saya. Saya nak tanya. Ya. Apa kaitan gimik kita tadi dengan pembelajaran kita pada hari ini, tadi cikgu? nampak macam excited kan? Sejuk, nyaman kan? Cikgu Okey, dia ada mestilah. kaitan dengan apa yang bakal kita pelajari pada hari ini, Li, kan? Ya, air terjun, sungai, dia dipanggil saliran. Saliran, termasuklah tasik. Itu yang akan kita pelajari pada hari ini, iaitu saliran di Malaysia. Seronok. Patutlah. Tapi lagi sejuk, nyaman kan? sejuk, nyaman. Cikgu memang kena sangat dengan Ya, saliran betul. tu. Baik, sebelum kita mempelajari dengan lebih lanjut, Ya, saya betul. nak ingatkan juga, walaupun kita dah dibenarkan untuk merentas negeri. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimanapun kita harus sentiasa menjaga SOP kita, kan, itu cikgu? penting. Betul. Sangat penting. Macam sekarang ni kita kena jaga jarak sosial, jarak fizikal, 1 meter, kerap sanitasi tangan, Ya, betul. cuci tangan dan pastikan sentiasa memakai pelitup muka macam kita sekarang ni, cikgu. Ya, betul. Di mana-mana saja kita berada. Ya. Tak kisahlah pergi bercuti ke kan. Pergi mandi sungai ke. Ya, mandi sungai ke, mandi air terjun ke, menziarahi saudara mara ke. Dan sebelum itu saya nak sanitasi tangan saya dahulu, cikgu, ya. Okey, silakan. Kemudian gila cikgu, silakan. Okey. Okey, cikgu, cerita tentang saliran kan. Ya. Mungkin cikgu boleh kongsikan sedikit standard pembelajaran kita pada hari ini. Pada hari ini berkaitan dengan tajuk utama kita, iaitu saliran di Malaysia. Kita akan belajar tentang ciri fizikal di setiap peringkat aliran sungai. Aliran sungai ni dia ada peringkat dia. Ciri fizikal. Baik. Lepas tu kita akan sentuh sedikit berkaitan dekat mana sungai-sungai utama, dan kita akan pergi kepada kepentingan. Apa kepentingan saliran di Malaysia? Jadi saliran ni dia ada dua, sungai dan tasik. Baik. Kita akan tengok kepentingan saliran, dan yang kedua adalah kepentingan tasik. Kepentingan tasik. Sungai dengan tasik dia penting kepada kita lah, manusia. Betul. Okey, dan kita akan pergi meneroka perkara tersebut. Lagi dalam. Jadi Jadi adik-adik ataupun kawan-kawan yang sedang menonton slot menengah rendah Didik TV KPM sekarang ini bersama dengan Kak Ili Arifin dan juga Cikgu Fitri. Ya, saya. Sama-sama kita akan belajar mengenai saliran, kepentingan saliran di tasik dan juga kepentingan saliran di sungai, ya, cikgu? Kepentingan tasik dan sungai. sungai. Yalah, Saliran tu besar. tasik. Pembahagian dia saliran dan tasik. Okey, baik. Bagus. Okey, jadi Kak Eli memang dah yakin sangat. Murid-murid di rumah ni memang dah tak sabar sangat bercerita tentang saliran ni apabila dapat tahu saja berita mengenai kita dapat rentas negeri. Okey, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita berehat seketika, kita ambil dulu angin kita ni, angin sepoi-sepoi bahasa di air terjun ni. Kita kembali selepas ini di slot mendengar rendah Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Kembali di slot mendengar rendah Didik TV KPM bersama Kak Ila Arifin di sini dan juga kita ada Cikgu Fitri di mana hari ini sama-sama kita nak mempelajari mata pelajaran geografi. Topiknya adalah saliran di Malaysia. Seperti mana Cikgu Fitri beritahu tadi awal-awal, kita akan tekankan dari segi kepentingan kepentingan saliran sungai dan juga kepentingan saliran tasik. Cikgu ya? Okey. Sila teruskan Cikgu. Okey, so tadi Ili ada sebut tentang kepentingan, tapi itu selepas kepentingan ada lagi. Kita kena berkenalan dulu. Kita berkenalan dulu, tak kenal maka tak cinta. Betul. Dah kenal baru kita boleh pergi meneroka tentang kepentingan sungai dan tasik di Malaysia. Baik. Okey, saya teruskan. Silakan Cikgu. Okey, saliran di Malaysia ni tajuk kita. Saliran di Malaysia. Kat ada sebelah sana tu adalah sungai, sebelah sini adalah tasik. Sungai dan tasik adalah dikategorikan sebagai saliran. Okey, dikategorikan sebagai saliran. Okey, so pandang darat fizikal peringkat aliran sungai, kita berkenalan dengan sungai dulu. So saya bahagikan kepada 3 peringkat. Okey, sungai dia ada peringkat yang pertama. Peringkat yang pertama ni biasanya berada di kawasan pergunungan ataupun kawasan tanah tinggi. Okey, dikenali sebagai, boleh teka tak? Eli boleh cuba teka tak? Peringkat yang pertama yang dekat tanah tinggi kan. Dipanggil apa? Yang ada biasanya kawasan pergunungan. Di situ biasanya bermula ataupun punca sungai bermula di kawasan tersebut. Kalau mungkin boleh. Kalau orang tua-tua dulu sebut, nak pergi ke mana? Nak pergi ke hulu. Nak ke mana? Nak pergi ke hilir. Okey. Okey, apa? Boleh cuba tak teka-teka sikit? Tak cuba. Maksudnya apa yang ada ciri fizikal? Apa nama dia? Nama dia. Hulu. Hulu bagus. Okey, saja je. Cikgu dah beri jawapan tadi. Dah beri jawapan dah sebenarnya. Okey, itu peringkat yang pertama dikenali sebagai hulu sungai. Jadi saya dapat kumbang Cikgu? Belum lagi. Okey. Kumbang tu nanti lepas kita dah faham. Ini. Dah faham baru kita boleh bagi kumbang. Baik. Okey, itu peringkat yang pertama iaitu hulu sungai. Baik. Okey, sebab itulah masyarakat zaman dahulu dia menggunakan arah ni. Okey. Nak ke mana? Nak pergi ke hulu. Hulu tu merujuk kepada kepala sungai. Kepala sungai, punca sungai. Baik. Okey, peringkat yang kedua dikenali sebagai peringkat tengah sungai. Tengah sungai. Dia ada kepala dia, ada badan dia, macam tengah sungai ni macam badan dia lah. Okay. Dan peringkat yang ketiga dipanggil hilir sungai, ekor dia. Biasa hilir sungai ni dah berada berhampiran dengan laut. Biasa muara sungai. Okay, pertemuan antara sungai dengan muara. Laut. Laut. Sungai dengan laut. Okey. Tak apa, kita belajar perlahan-lahan, nanti kita fahamlah kan. Kita tak faham macam mana. Kita tak belajar, kita tak tahulah. Dah belajar dah tahu dah sekarang kan. Betul. Okey, so saya teruskan lagi dengan peringkat hulu sungai. Ni kepala sungai ni. Apakah bentuk muka bumi ataupun ciri fizikal yang ada dekat situ? Yang pertama adalah lurah sempit berbentuk V. V tu maksud dia macam tu. Dia bentuk V. Ada air di tengah-tengah. Ada air kat tengah-tengah tu dan dia biasanya banyak terdapatnya aliran air yang deras. Biasa kalau kawasan berbukit, sungai dia kan deras. Betul Cikgu. Deras kan? Berbanding dengan kawasan yang dah berhampiran dengan laut ataupun dekat tengah-tengah. Mungkin Eli pernah pergi ke Temerloh. Pernah Cikgu? Makan ikan patin kan? Seronok tu favourite kegemaran saya sedap tu. Tu kan? Nanti boleh pergi makan ikan patin. Boleh Cikgu. Dekat Temerloh ini adalah kawasan tengah sungai. Dia dah tak beraliran deras sungai dia. Betul. Masih mengalir tapi tidak deras seperti di Janda terjun. Baik. Janda Baik dia deras air dia. Di air terjun. Jadi paling deras dan bahaya deras juga. air terjun. Air terjun biasanya terdapat di kawasan hulu sungai. Jeram. Jadi, maksudnya kalau kita berada di air terjun tu sebenarnya kita berada di hulu sungai. Hulu sungai, kepala sungai. Baik. Jeram. Jeram. Jeram biasanya kawasan yang berbatu-batu tu. Yang orang naik juga. Bot getah tu, yang aktiviti tu? Bendayung sampai. Dayung sampai, dayung rakit. Yang di celah-celah batu tu kan. Okey, itu adalah
air terjun dan jeram. Okey. Ada aktiviti juga kita boleh lakukan di jeram, cikgu ya? Kan? Itu contoh air terjun. Ini adalah rajah. Bagaimana air terjun terbentuk. Yang kedua adalah jeram. Jeram waktu kita nampak air yang mengalir deras tadi seolah-olah macam melompat-lompat. Berliku-liku sebab dia ada batu. Dia langgar batu, dia akan lompat lah sebab dia mengalir dengan laju. Macam kita bawa motosikal. Kan ada garisan-garisan pada jalan tu, bila kita langgar, kita akan macam melompat-lompat. Begitulah air ini. Okay, faham? Faham, cikgu, faham. Faham, Angguk? Sangat faham. Okey, Angguk itu tanda faham. Faham, cikgu. Okey, terbentuk lubang periuk akibat hakisan. Ada lubang periuk. Lubang periuk ni maksudnya apa, cikgu? Dia macam seolah-olah macam ada lubang di dasar sungai di peringkat hulu ni. Adakah ia berbahaya? Ya, berbahaya kepada orang awam yang biasa tak tahu. Mandi dekat air terjun, kadang-kadang kita berjalan-jalan, tiba-tiba dia boleh terjatuh. Tenggelam. Sebab dia ada lubang. Maksudnya seolah-olah mereka boleh disedut menerusi lubang periuk ada tersebut. pusaran air. Biasanya kan jumpa kan air berpusar. Ini sering berlaku di kawasan hulu sungai. So peringatan, walaupun kita seronok mandi sungai, mandi air terjun, kita kena berhati-hatilah. Kita kena faham sifat alam. Baik. Okey, seronok juga, tapi kita belajar ilmu ni, kita gunakan ilmu ni untuk kehidupan harian kita. Cikgu, adakah lubang periuk itu berada di bawah dasar hulu sungai ataupun di atas bukit-bukit? Biasanya dekat kawasan air terjun, lepas tu ada jeram, biasanya dekat situ akan adalah lubang periuk. Sebab tu janganlah dekat-dekat sangat dengan tempat tu. Dekat sangat. Kadang-kadang air terjun tu dia ada lekuk kat bawah dia. Okey. Kita rasa mula-mula dia cetek. Takutnya. Tapi makin lama dia mungkin dalam. Betul. Bila dalam, dia berbahaya kepada mereka-mereka yang kurang mahir dalam berenang. Baik. Okay, faham. Jadi kita belajar ni bukan saja untuk kita tahu ni, tapi kita gunakan keselamatan kita dalam kehidupan kita. Itu yang penting. Betul. Ilmu untuk kehidupan. Baik. Boleh Boleh, cikgu? Boleh. So kita pergi kepada peringkat tengah sungai. Tadi hulu. Ni badan dia. Tengah. Dekat mana tengah ni? Sekeratan rentas, peringkat tengah sungai. Okey, lurah berbentuk U. Tadi V. Ini U. Macam huruf U. Dia dah tak ada dah. Lebih curam kan. Tak ada tajam punya. Tadi shape V kan. Dia dah macam U. Baik. So sebab ni U. Dia bentuk U. Contoh saya bagi tadi adalah Sungai Temerloh. Dia lebih lebar berbanding dengan kawasan sungai di kawasan tanah tinggi. Dia lebih sempit dan dalam. Yang ni dia lebar. Okey. Susuh bukit berpancar dan terhakis. Sebab apa tadi? Sebab dia makin lebar. Sebab dia dihakis oleh aliran air. Baik. Berlaku hakisan sungai. Likuan sungai berlaku. Inilah contoh. Sungai berliku. Nampak tak bentuk sungai ni? Berliku-liku ni. Itu dipanggil likuan sungai. Likuan sungai. So, dekat tengah sungai, banyak aktiviti. Termasuklah kita sebut pasal makanan tadi kan. Aktiviti lain nanti kita akan teroka pada kepentingan sungai dan tasik nanti. Baik. Maksudnya, peringkat tengah sungai ni adalah kawasan yang selamat juga? Selamat juga. Sebab aliran sungai dia dah sedikit perlahan. Sedikit perlahan berbanding dengan hulu tadi. Hulu tu dia air terjun. Peringkat tengah sungai dah tak ada air terjun. Baik. Peringkat terakhir, peringkat hilir sungai. Kita dah tahu hulunya, kita dah tahu tengah dia, kita pun dah tahu, akan tahu peringkat hilir sungai. Saya yakin murid-murid di rumah dah faham berkaitan dengan hulu sungai, tengah sungai, dan kita pergi kepada hilir sungai. Boleh Boleh, cikgu. Boleh, insyaAllah. So, lurah semakin melebar dan cetek dekat hulu sungai dah semakin cetek dah. Macam contoh aliran air kan, laju, perlahan dan makin perlahan di peringkat hilir sungai. Baik. Okey. Aliran sungai perlahan dan berliku-liku juga, masih berliku-liku. Macam tengah sungai tadi. Tengah sungai tadi. Cerunnya lebih landai. Lebih rendah. Okey. Terbentuk tasik ladam, tertambak dan delta.
Pemendapan sungai berlaku. Ini adalah dataran banjir tertambak. Kita nampak tertambak ni. Air dia lebih cetek dah. Tadi kan mula-mula air dalam. Ada hujung dah dia makin cetek. Jadi maksudnya dekat hilir sungai ni banyak juga aktiviti. Kalau zaman dahulu banyak aktiviti membasuh baju. Yes, basuh. Mengambil air daripada. Guna air. Nanti kita kata teroka lah. Berkaitan kepentingan nanti. Dan biasanya kawasan dah hujung-hujung dia dah rapat dengan laut. Pernah dengar tak air payau? Pernah dengar? Air payau ni macam mana? Air payau untuk air payau. Air tu tak berapa nak masin, tak berapa nak tawar. Macam rasa macam pertengahan antara tawar dengan masin. Betul, cikgu. Ya, itu dipanggil air payau ni. Ilmu kita share lah kan. Air payau ni berlaku apabila berlakunya pertemuan air sungai dengan air laut. Dia dah hampir bercampur. Tu dia nak campur akan mewujudkan kawasan dikenali sebagai air payau. Saya pernah terminum air payau, cikgu. Rasa dia memang rasa tak tahu nak tafsir kan. Betul. Tak tahu susah nak tafsir. Susah nak gambarkan terangkan dia punya rasa tu. Betul. So hilir sungai ini akan menyebabkan wujudnya kawasan air payau tadi. Air payau. So kalau itu ilmu lah. Okey, jangan tertanya-tanya air payau kat mana. Biasa air payau ni berhampiran sungai antara sungai dengan laut. Tapi air payau ni memang boleh diminum juga, cikgu, sebenarnya. Boleh diminum. Air laut pun boleh minum. Tapi banyak sikit, dia akan memudaratkan lah. Betul. Okey. Ini adalah contoh delta dan laut ni saya kata tadi. Yang itu laut. Itu sungai akan terbentuknya delta. Dia dah orang cakap pertemuan lah. Pertemuan antara laut dengan sungai. Sungai, baik. Jadi delta itulah terdapatnya air payau tersebut. Ya, dekat delta ni lah terdapatnya. Biasanya terdapat air payau tadi. Dia ilmu ni tak ada tulis dalam buku, tapi dia berdasarkan pengalaman dan cerita orang-orang terdahulu. Macam saya sendiri pun pernah merasalah air payau ni macam ni kan. Masa belajar dulu rajin pergi ke laut, bertemulah benda-benda macam tu dan kita aplikasikan ilmu tersebut dalam saya sebagai seorang guru untuk sampaikan kepada murid-murid. Itulah kepentingan kita kuasai ilmu. Saya rasa murid-murid di rumah pun dah tahu dah lepas ni. Betul. Okey, air payau dah faham dah. Cikgu Fitri dah cerita dah dekat Didik TV. Betul, cikgu. Okey. So, sungai dan tasik utama di Malaysia. Ini bahagian terakhir sebelum kita nilai kat Eli kita ni. Adik-adik di rumah pun kita akan nilai adik-adik di rumah juga. Sungai dan tasik utama dekat Malaysia ni dia banyak. Sungai ada banyak, tapi kita bagi yang utama lah. Maksudnya utama yang paling besar, yang panjang, besar dan terkenal lah, cikgu, ya? Yang banyak lah. Kalau ikut setiap negeri ada sungai tertentu. Baik. Okey. Yang pertama adalah Sungai Pahang. Bukanlah bermaksud saya berasal dari negeri Pahang. Sungai Pahang adalah sungai terpanjang di Semenanjung Malaysia. Dan dia adalah negeri yang terbesar di Semenanjung. Negeri terbesar. Okey. Itu adalah Sungai Pahang. Tak perlulah dekat negeri mana, sebab nama dia pun dah Sungai Pahang. Sungai Pahang lah ya. Semestinya di negeri Pahang. Yang kedua adalah Sungai Bernam. Sungai Bernam adalah dia terletak berhampiran ataupun bersempadanan dengan antara negeri Selangor dengan Perak. Okey, Selangor dengan Perak. Okey, yang seterusnya adalah Sungai Endau. Di Johor. Ini berhampiran juga dengan sempadan Pahang, iaitu daerah Rompin. Waktu ada setengah dipanggil Sungai Endau dan Sungai Rompin. Baik. Okey. Yang seterusnya adalah yang utama, sungai paling panjang di Malaysia. Sungai Rajang. Nanti kita tanyalah kan, Sungai Rajang ni dekat mana kan? Ini negeri mana? Okey, yang seterusnya adalah Sungai Baram, turut berada di negeri yang sama iaitu Sarawak, dan ada Sungai Kinabatangan di Sabah. Okey, di Sabah. Itu adalah sungai. Baik. Yang seterusnya adalah tasik utama. Okey. Tasik dia ada dua, Elia. Adik-adik di rumah pun sama kena faham tasik dia ada dua. Tasik buatan. Satu buatan bagus. Dan tasik semula jadi. Ya. Bijak di situ kan. Nampak bijak. Okey, tasik buatan dan tasik semula jadi. Semula jadi itu terbentuk secara semula jadi. Buatan ini adalah hasil daripada aktiviti perlombongan. Kita tengok apakah tasik yang semula jadi dulu. Tasik Cini di Pahang. Baik. Tasik Bera di Pahang juga. Logan Bunut di Sarawak.
Logan ni adalah bahasa tempatan. Masuk dalam bahasa Melayu kita, bahasa Malaysia tasik. Bahasa Sengah sebut tasik bunut ataupun logan bunut. Ini adalah tasik semula jadi. Okey, dan tasik buatan manusia, tasik Kenyir. Di Terengganu. Di Terengganu. Terbentuk akibat daripada pembinaan empangan hidroelektrik. Okey, so kita ada sebelum kita pergi kepada kepentingan ni, kita nak uji sedikit. Kita nak uji sedikit berkaitan dengan ciri fizikal setiap peringkat aliran sungai. Baik. Dekat depan tu dah ada sebelah kiri Eli. Ini ke? Ya, okey. Okey. Cikgu nak pegang ke atau cikgu nak saya pegang? Boleh Eli tolong pegang. Saya pegang ya. Baik. Cuma Eli kena selitkan. Okey. Okey, mana padanan yang betul pada yang saya sediakan? Padanan yang sesuai lah. Kita tengok yang pertama adalah angkat kita sebut. Yang pertama adalah delta. Kat mana? Adakah peringkat hulu sungai, tengah sungai? Tadi cikgu bagi tahu adalah penyambungan antara sungai dan laut. Yes. Sebabkan wujudnya air payau tersebut, jadi dia di peringkat hilir. Okey, seterusnya apa ada sikit, saya tak banyak tu, setiap peringkat kita bagi 2 je. Tasik Ladam. Tasik Ladam di kat mana? Tasik Ladam juga terdapat di bahagian hilir sungai. Okey, saya tak nak cakap lagi betul salah. Okey, yang seterusnya. Seterusnya cikgu, Allahu Akbar. Air terjun. Air terjun. Tadi kan sedapnya kan, nyamannya. Dekat mana air terjun? Seperti mana kita tahu air terjun ni tadi beritahu ada dekat hulu sungai. Di mana air ni sangat deras. Betul atau tidak itu, tapi saya yakin Eli memang bagus. Insya-Allah cikgu ajar. Pandai budaknya. Cikgu pandai ajar saya pandai lah cikgu. Okey, jeram. Kita ada jeram. Jeram juga terdapat di hulu sungai. Allahu Akbar. Okey, ada sikit lagi. Okey, yang lagi 2 kita ada susuh bukit berpancar yang ada macam berbukit-bukit tadi kan. Ada berliku-liku tadi. Berliku sudah semestinya di tengah sungai. Okey. Tengah sungai. Okey, susah pula masuk. Okey, yang terakhir. Yang terakhir tempat kosong lah. Kita ada likuan sungai di mana tempatnya adalah di tengah sungai. Tengah sungai. Betul cikgu? Betul, saya tengok sekali imbas. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6 semua tepat. Okey, jawapan Eli tadi berkaitan dengan 2 ciri fizikal setiap peringkat aliran sungai. Dah ada banyak tapi kita bagi 2 setiap peringkat untuk menguji kefahaman. Okey, so kita nak bagi reward. Nak bagi reward, dia boleh klik kan. Saya dapat berapa kumbang cikgu? Ada 6 betul. Kita bagi 6 ekor kumbang. Jadi saya nak klipkan dekat atas ni. Dekat kat atas ni. Nanti kita tengok berapa jumlah terkumpul. Kumbang yang diperoleh oleh Eli. Baik. Saya dapat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. 6 ekor kumbang. 6 ekor kumbang. Baik, cikgu, terima kasih banyak-banyak cikgu. Dapat 6 ekor tu. Betul, saya rasa saya nak sambung mandi sungai pula cikgu. Okey, sambung mandi sungai boleh. Baik, jadi kita akan rehat seketika. Kita kembali selepas ini di slot menengah rendah Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali di slot mendengar rendah Didik TV KPM bersama Kak Eli Arifin di sini dan juga Cikgu Fitri, di mana hari ini kita sama-sama belajar mata pelajaran geografi. Topiknya adalah saliran di Malaysia. Baik, tadi cikgu kita ada belajar ciri-ciri saliran sungai dan juga tasik. Peringkat aliran sungai. Peringkat aliran sungai. Ciri fizikal peringkat aliran sungai. Betul. Lepas itu kita tahu belajar juga tentang apa tadi?
Ciri-ciri. Ciri-ciri, lepas ciri-ciri. Kita punya... Apa tadi? Buat apa tadi? Tadi buat dah. PBD, buat PBD lah. Buat apa, test ujian sikit, IQ sikit. Lepas tu kita ada peta tadi. Saya ada bagi peta tadi Kak Eli. Peta tu berkaitan apa? Lokasi sungai dan juga tasik di Malaysia. Okey, lokasi sungai dan tasik. Lepas tu kita pergi kepada peringkat yang kedua sekarang. Kita akan tengok kepentingan. Kepentingan. Penting sangat ke sungai dan tasik ni kepada manusia? Jawapan saya, sudah semestinya penting. Okey, sebelum tu kita tengok dulu kepentingan sungai sebelum kita bergerak kepada kepentingan tasik. Dekat sini saya garis dia banyak. Sungai ni dia banyak kepentingan dia. Baik. Okay, saya hanya gariskan 4 sahaja. 4 yang utama lah, dikira utama. Baik. Okey, berkaitan dengan kepentingan sungai. Lepas tu kita akan bergerak kepada kepentingan tasik. Pun saya senaraikan 4 yang utama. Okey, yang pertama adalah penjanaan kuasa hidroelektrik. Dia kata tak ada elektrik ni kita gelap gelita kan. Betul, cikgu. So elektrik adalah berpunca daripada empangan. Hidro itu maksud dia air. Elektrik itu tenaga elektrik lah, sebab tu dipanggil hidroelektrik. Elektrik dan dijana oleh tenaga kinetik air. Kan tadi kita tengok air terjun. Betul. Air terjun ni dia menghasilkan tenaga kinetik dia, pergerakan. So kita boleh bina empangan yang boleh menjana kuasa elektrik melalui pergerakan tenaga kinetik air sungai. Baik. Sebab apa? Okey, sebab hidroelektrik ini membekalkan sumber tenaga elektrik utama di Malaysia. Tak ada elektrik mungkin kita rasa macam hidup ni tak bermakna kan. Telefon tak boleh nak telefon tak boleh nak cas. Okey, duduk dalam keadaan gelap gelita, tak ceria kan. Betul cikgu, terutama zaman teknologi moden ni kan. Kita sangat memerlukan. Boleh rentas pun tak ada elektrik, tak best juga. Dia kena ada elektrik. So penting. Sungai ni penting dia menjana sumber tenaga elektrik. Dekat mana lokasi dia? Sebelum lokasi tu apa sebab dia tadi? Sebab dia adalah sungai-sungai yang beraliran deras. Banyak aliran deras. Kita berpotensi untuk menjana kuasa hidroelektrik. Okay, dekat mana lokasi dia? Yang pertama adalah empangan Bakun di Sarawak dan empangan Kenering di Perak. Bukanlah ada 2 je, ni sebagai contoh. Okay. Banyak lagi lah empangan-empangan lain yang berfungsi sebagai menjana kuasa hidroelektrik. Itu penting sungai ni. Sebab tu kita kena jaga sungai. Bayang kalau sungai ni tidak mengalir lagi. Macam mana kita nak dapat elektrik? Kita kena kena cari sumber lain. Boleh dapat. Betul. Tetapi kita kena cari alternatif ataupun cara lain. Kan cara yang mesra alam, tak mencemarkan. So kita kena jaga dia dengan sebaik mungkin. Itu kepentingan yang pertama. Kepentingan yang kedua adalah sumber pengairan. Yang adik-adik di rumah, sumber pengairan ni adalah untuk kawasan pertanian kerana tanaman dia memerlukan air. Betul? Macam kita lah manusia. Kita perlu minum air sekurang-kurangnya 8 gelas. Okey, 8 gelas. 8 gelas. 8 liter lah cikgu ya? 8 liter janganlah. Banyak sangat. 3 liter. 3. Dia ikut berat sebenarnya. Okey, dia kalau disarankan 8 gelas. Ikut kalau berat badan jugalah. Kan, 8 gelas sehari kan. 8 liter tak tahulah banyak sangat tu. Saya keliru selalu. Saya keliru. 8 gelas. 2-3 liter. Okey, baik. So itu adalah air. So, tumbuhan ataupun tanaman memerlukan air untuk hidup. Okey, sumber pengairan utama bagi kegiatan pertanian seperti penanaman padi. Kenapa padi? Penting kerana dia merupakan makanan ruji, makanan utama penduduk Malaysia. Kita kena makan nasi. Okey, ada elektrik pun tak boleh makan nasi, tak boleh juga. Betul. Kena makan nasi. Okey, contoh dia Sungai Muda di Kedah dijadikan sebagai sumber pengairan untuk penanaman padi di dataran Kedah Perlis. Lepas ni boleh pergi Kedah. Cikgu. Boleh pergi Perlis. Kita tengok indahnya tanaman padi. Betul. Hijau dia di dataran Kedah Perlis. Menghijau je tanaman sekarang ni. Dia kita kaji, sambil-sambil kita belajar, kita kaji dan kita hayati keindahan alam. Betul. Okay. Kepentingan sungai yang ketiga. Baik. Yang pertama tadi hidroelektrik. Yang kedua adalah pengairan. Yang ketiga adalah kegunaan domestik, kegunaan harian. Nak basuh tangan kan? Lepas sanitize tangan, selain pada guna sanitizer, kita gunakan air dan sabun. Betul, air dan sabun. Air yang kita basuh tangan itu dipanggil kegunaan domestik.
kita basuh pakaian, mandi kan. Kita memasak. Betul. Untuk air minuman, basuh kereta. Itu adalah kegunaan domestik. Ada sumber air untuk kegunaan domestik seperti membasuh dan memasak. Okey. Contoh Sungai Pahang, Sungai Rajang dan Sungai Kinabatangan. Ni sungai-sungai utamalah. Saya bagi contoh, banyak lagi sungai-sungai lain. Betul. Yang membekalkan, sebab di negara kita ni Malaysia, kita ada banyak sungai. Kita terdekat je kalau Selangor, Sungai Kelang. Sungai Kelang. Tapi Sungai Kelang dulu mungkinlah tercemar, tapi sekarang dah semakin bersih. Alhamdulillah. Okay? Berkat daripada usaha-usaha pihak-pihak tertentu dan kesedaran masyarakat kita Malaysia ni dah tahu dah bagaimana nak menjaga. Sebab itulah kita belajar tentang sungai. Tujuan dia adalah untuk kita mempelajari cara untuk menjaga. Okay. Yang keempat, rekreasi dan pelancongan. Ini tak sabar ni. Rekreasi dan pelancongan, kita tengok sungai contoh tu, dia meredah jeram, aktiviti meredah jeram. Ni apa cikgu? Water rafting ya cikgu? Water rafting dalam bahasa Melayu meredah jeram. Meredah jeram. Bahasa Inggerisnya water rafting. Sungai beraliran deras, cetek dan jernih, menarik minat pelancong dalam dan luar negara. Bukan saja orang rakyat Malaysia yang suka pergi ke kawasan ni, tapi orang pelancong luar negara. Cuma saya ada satu pesanan untuk adik-adik di rumah atau sesiapa saja yang melihat sekarang ini. Okey, walaupun kita sudah boleh melaksanakan rekreasi dan pelancongan, tolong jaga kebersihan sungai. Paling penting utama. Jangan tinggalkan sebarang sampah atau sisa-sisa. Kalau boleh, plastik dan sebagainya tu kita bawa balik. Jangan tinggal dekat situ. Jangan bakar. Betul. Ataupun kita buang di tempat tong sampah yang disediakan. Okey, supaya kita kena jagalah keindahan ni. Betul. Jangan disebabkan kita boleh melaksanakan aktiviti rekreasi, kita boleh melakukan sewenang-wenangnya. Sudahnya dah tak cantik dah. Kita dah tak tahulah nak pergi kat mana, sebab tiada yang cantik lagi di dunia ini. Contoh. Okey, itu contoh tempat dia adalah Sungai Melaka terkenal dengan aktiviti river cruise. Kan naik bot mewah kan, naik bot sampai cruise lah. Menyusuri sungai. Tengok keindahan. Apatah lagi pada waktu malam dengan sinaran lampu dan sebagainya. Cantik, tak sabar rasa nak pergi Melaka. Okey, dan Sungai Sedim. Rasa nak balik. Sungai Sedim di Kulim, Kedah. Terkenal dengan aktiviti meredah jeram. Baik. Ini untuk orang yang penggemar aktiviti lasak kan. Aktiviti ekstrim. Aktiviti lasak, mereka akan mencarilah lokasi-lokasi yang mereka fikirkan sesuai dengan minat mereka. Betul. Ini kepentingan yang keempat. Baik. Okey, faham ya? Faham cikgu. Okey, faham. Yang seterusnya adalah kepentingan tasik. Tadi kita meneroka tentang kepentingan sungai. Kita tengok kepentingan tasik. Yang pertama, sama juga kegunaan dia adalah kuasa hidroelektrik. Sebagai contoh, tasik juga dijadikan sebagai tapak untuk menjana kuasa hidroelektrik kerana mempunyai takungan air yang banyak, yang besar. Okey. Dan contohnya Tasik Kenyir, Terengganu. Okey. Yang kedua adalah kepentingan tasik kegunaan domestik, sama juga. Okey, kegunaan domestik, cuma tasik biasanya membekalkan sumber air kepada penduduk sekitar. Macam sungai tadi, dia punya ruang lingkup dia lebih besar. Lebih luas. Kalau tasik biasanya penduduk sekitar mungkin dia pump air daripada tasik untuk salurkan ke rumah. Okey, itu kena tasik lah. Okey, contoh Tasik Bera di Pahang. Okey, Tasik Bera di Pahang. Kepentingan tasik yang ketiga. Tasik Bera tadi adalah salah satu tasik semula jadi cikgu. Semula jadi. Baik. Serupa juga dengan tasik Cini kan. Dulu kita pernah tengok legenda naga tasik Cini. Betul. Itu legenda lah, kita tak tahulah sejauh mana kebenaran dia. Baik. Okey, yang ketiga rekreasi dan pelancongan juga. Ni tasik yang menjadi tempat aktiviti riadah petang-petang, jogging, berbasikal. Okay? Contoh dia adalah Tasik Titiwangsa di Kuala Lumpur. Ini tasik buatan. Hasil daripada aktiviti perlombongan yang berlaku puluhan tahun dahulu. Okey, itu kepentingan tasik yang tiga. Okey, yang terakhir, kepentingan tasik yang keempat adalah sumber protein, makanan. Okey, sumber protein membekalkan ikan air tawar kepada penduduk setempat kerana habitat semula jadi tasik yang masih terpelihara. Tak ada orang teroka lagi. Betul. Okey,
Contoh tasik bera di Pahang juga. Boleh tak Eli sebut ikan apa? Agak tahu tak ikan apa? Ikan merah. Ikan merah di laut. Ini ikan di tasik ataupun sungai. Saya bagilah ini ikan lampam. Ikan lampam. Ikan air tawar yang berada di tasik, sesuai dijadikan sebagai sumber makanan kepada penduduk setempat ataupun mungkin boleh dijual menjadi mata pencarian pula. Betul. Sumber pendapatan kepada penduduk sekitar. Itu yang kepentingan yang keempat. Jadi 4 sungai, 4 tasik. Ingat tak agak-agak? InsyaAllah. Ingat kita kalau kita ingat kita nak cuba tafsir lah. Cuba tafsir. Boleh tak? Tak boleh, sabar cikgu, ni. Kita dah rasa seronok. Eli pun seronok belajar. Adik-adik di rumah pun saya yakin seronok tahu tentang kepentingan tasik dan sungai. Jadi kita nak cuba. Mungkin adik-adik di rumah boleh cuba tulis apakah kepentingan. Senaraikan 4 kepentingan sungai dan 4 kepentingan tasik. Sama macam Kak Eli ada di studio. Betul. Siapa ngakak kot. Akak kepada adik-adik. Ya, mendengar rendah kan? Mendengar rendah. Okey, Eli okey. Eli boleh tulis kepentingan tasik dengan sungai di atas kertas yang disediakan. Adik-adik di rumah juga boleh tulis 4 kepentingan. Apakah kepentingan tasik yang telah kita pelajari tadi, dan yang mula-mula tadi adalah kepentingan sungai. 4 kepentingan sungai dan 4 kepentingan tasik. Saya yakin adik-adik di rumah dan Eli di studio bersama saya sekarang boleh menulis apakah kepentingan tersebut. Cuba imbas kembali apa yang telah dipelajari tadi kan. Ada berkaitan dengan mandi sungai, ada berkaitan dengan elektrik, ada kaitan dengan ikan, ada kaitan dengan membasuh. Saya dah ingat kalau membasuh tu. Tadi Eli sebut basuh kereta. Basuh mandi. Ada untuk mandi. Okey. Ada 4 je. Tulis 4 sahaja. Tak perlu banyak-banyak. 4 untuk sungai. 4 untuk tasik. Laju tu tulis tu. Pantas tu. Takut lupa, cikgu. Terlupa. Saya buat satu lagi ya, cikgu ya. Okey. 1 tasik. Satu lagi sungai. Okey, kita tengok. Cuba adik-adik kat rumah, saya rasa dah siap dah. Sama macam Eli kat studio ni. Dia dah mula masuk menulis kepentingan apa tu? Kepentingan tasik sekarang ni, cikgu. Sekarang. Tadi sungai dah. Yakin ke anda yakin ke yang 4 tu? Saya yakin. Yakin boleh. Okey. Yakin boleh, pasti boleh. Sebab kita belajar satu benda yang menarik pada hari ini. Kalau satu benda menarik tu senang lekat di fikiran kita kan. Apatah lagi kita nak berseronok, belajar seronok, belajar gunakan ilmu yang kita ada tu untuk kehidupan kita seharian. Boleh saya dah nak siap. Dah siap? Dah nak siap. Okey, dah nak siap, belum siap. Okey, alhamdulillah siap. Boleh selit kat situ, nanti kita tengok. Adik-adik rumah pun boleh semak jawapan. Okey, boleh angkat kertas. Okey, masing-masing tadi. Itu apa tu sungai? Kepentingan sungai. Okey, yang kedua adalah kepentingan tasik. Okey, boleh tolong bacakan tak? Boleh, cikgu. Saya bukan apa, tak berapa nampak, bukan boleh. Tak berapa nampak. Saya faham sebab kita punya jarak berbeza. Jauh, okey. Jauh. Baik, kepentingan sungai pertama adalah hidroelektrik. Okey, betul. Okey, yang kedua adalah pengairan. Okey, betul. Yang ketiga adalah penggunaan domestik. Okey, betul. Dan yang keempat adalah rekreasi dan pelancongan. Betul. 4 tadi untuk kepentingan sungai. Kesemuanya betul. Okey, kita tengok yang kepentingan tasik pula. Okey. Apakah jawapan Eli? Yang pertama sama juga macam cikgu bagi tahu. Kedua-duanya kepentingan lebih kurang sama. Sama. Iaitu hidroelektrik. Okey. Yang kedua penggunaan domestik. Okey. Yang ini berbeza sedikit. Ada sikit. Tapi sebenarnya sama juga saya rasa. Sama je. Okey. Yang ketiga adalah sumber protein. Okey. Dan yang keempat adalah rekreasi dan pelancongan. Bagus. Kesemuanya betul. Ada 4 untuk saliran, 4 untuk sungai, 4 untuk tasik. Kesemuanya betul. Dapat 8, nanti tambah sendirilah 8 ekor. 8 ekor kumbang. Okey, untuk melengkapkan kita punya tu. Ujian sikit lah. Kita belajar, kita kena test supaya kita lebih faham dan ingat. Betul, cikgu. Okey, boleh tambah sendiri. Okey, sambil-sambil tu ada soalan nak tanya saya. Saya sudi untuk menjawab berkaitan dengan saliran di Malaysia. Baik, sementara saya... Okey, sambil-sambil klik tu kan. Okey, lengkapkan kumbang-kumbang itu. Okey, ada apa-apa mungkin boleh nak tanya saya?
Setakat ni saya kata aja sebentar saja lagi sebab saya rasa sambil-sambil saya menghabiskan kumbang-kumbang saya ni, kita rehat seketika, cikgu. Boleh. Baik, kita kembali selepas ini di slot mendengar rendah Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali di slot mendengar rendah Didik TV KPM bersama Kak Eli Arifin di sini dan juga Cikgu Fitri. Di mana tadi kita sama-sama belajar mata pelajaran geografi. Topiknya adalah saliran di Malaysia. Baik cikgu, daripada awal tadi kita belajar tentang ciri-ciri, kepentingan dan sekarang ini apa yang akan cikgu terangkan lagi sekali untuk kita dah belajar tadi seperti mana yang kita sama-sama belajar tadi. Ellie dah belajar, adik-adik di rumah pun dah belajar, murid-murid di rumah dah belajar berkaitan dengan saliran dan saliran di Malaysia melibatkan sungai dan tasik. Kita tengok profil ataupun ciri fizikal di setiap peringkat aliran sungai. Dan kita pun dah belajar tentang lokasi-lokasi tertentu yang utamalah sungai dan tasik di Malaysia. Lepas tu kita bergerak kepada kepentingan sungai dan kepentingan tasik yang berada di negara kita lah. Banyak manfaat sungai dan tasik kepada kita sebagai manusia. Okey. So kita nak, sebelum saya rumuskan, sebelum saya orang cakap gulungkan apa yang kita pelajari pada hari ini, kita nak bertanya sedikit lah kan. Sebab kat depan ni dah banyak dah kumbang dapat kan, menunjukkan prestasi yang sangat membanggakan. Terima kasih cikgu. Kita nak tanyalah, ada perbezaan tak antara kepentingan sungai dengan kepentingan tasik yang berada di Malaysia ni? Rasa lah agak-agak lah ada beza. Saya rasa kepentingan kedua-duanya hampir sama. Hampir sama. Mungkin ada sedikit berbeza. Macam tadi kita ada sebut tentang sumber protein. Dekat tasik sebenarnya sungai pun ada juga membekalkan sumber protein. Cuma saya pilih tadi yang utama. Yang utama. Itu hampir samalah. Dia dijawab hampir sama. Kepentingannya masing-masing ada kepentingan, kelebihan masing-masing. Rasa-rasalah ada yang saya rasa perlu juga saya tekankan berkaitan dengan salah satulah mana-mana kepentingan sama ada tasik atau sungai yang mungkin Eli terfikir berkaitan dengan kepentingan sungai ataupun kepentingan tasik. Perbezaan ada satu yang saya teringat. Saya rasa sungai antara salah satu kepentingan sungai adalah kalau zaman dahulu lah kebiasaannya. Zaman dahulu, dia lebih kepada pengangkutan. Yes. Sebab tu zaman dahulu masyarakat bina rumah dia berhampiran dengan sungai. Salah satu dia adalah memudahkan pergerakan pengangkutan. Sehingga hari ini ada kawasan-kawasan tertentu yang menggunakan sungai sebagai jalan pengangkutan. Ada cikgu di Kudat Sabah pun ada. Di Sabah ada, di Sarawak ada. So untuk itu saya bagi tambahan kumbang tu Eli. Melengkapkan tambahan lah maksudnya. Full tak ada dah kumbang pada saya ni. Dah tak ada, menunjukkan bahawa prestasi sangat membanggakan. Ada 15 ekor kumbang yang dipilih. Secara keseluruhannya kita dah belajar tentang kepentingan sungai dan kita tengok keratan rentas tadi profil sungai di setiap peringkat aliran sungai, ciri fizikal, dan kita tengok lokasi-lokasi tertentu. Itu yang kita pelajari pada hari ini. Betul cikgu. Ada apa-apa nak cakap? Itulah saya nak tanya cikgu, kalau murid-murid yang terlepas ataupun nak mengetahui ataupun nak dapatkan latihan pengukuhan di mana cikgu? Nak dapatkan latihan pengukuhan, nak dapatkan bahan-bahan rujukan dan sebagainya, boleh pergi ke Sumberku Sumberku yang mungkin ada ditulis sekarang di paparan skrin berkaitan bahan-bahan yang murid-murid boleh dapatkan di portal Delima Sumberku. Baik, memudahkan untuk murid-murid ulang kaji semula. Ulang kaji boleh kita uji diri. Betul. Ada juga dekat situ. Ada mungkin ada latihan yang disediakan oleh guru-guru. Untuk kegunaan murid-murid di rumah. Baik. Dah dengar cerita tentang kepentingan daripada cikgu
kepentingan sungai, tasik, ciri-ciri fizikal dan lokasi yang tertentu yang kita sepatutnya ambil berat tentang saliran di Malaysia ini membuatkan saya lebih teruja cikgu sebenarnya. Teruja nak pergi. Dan juga lebih menghargai alam kita. Lebih menghargai alam, kita kena kenal bahawa setiap yang berlaku ada istimewa kepada kita, cuma kita kena pandai hargai. Betul. Dan kita seharusnya menjaga bersama-sama alam kita supaya kekal cantik, kekal bersih. Bersih untuk kita juga. Baik. Dan generasi akan datang. Baik, okey. Dan walau bagaimanapun, kita telah dibenarkan merentas negeri, negara. Bagaimanapun, murid-murid yang sedang menuntut sekarang ini, jangan lupa sentiasa menjaga SOP. Sentiasa jaga jarak fizikal. Patuh pada SOP paling penting. Jaga jarak fizikal, jarak sosial, kerap cuci tangan walaupun di mana-mana saja ada berada. Kerap sanitasi tangan juga. Dan paling utama sekali adalah sentiasa memakai pelitup muka. Di mana-mana sahaja. Walau berada di mana sahaja, kena sentiasa ingat dan mengingatilah. Betul, cikgu. Baik. Kita nak ucapkan terima kasih banyak kepada Cikgu Fitri. Okay, sama-sama. Terima kasih juga pada Ellie kerana sama-sama interaksi belajar. yang sama-sama belajar. Okay, orang cakap beri dan memberi. Terima kasih cikgu, sangat bagus dalam mengajar saya sampai saya pandai dah tahu kepentingan ni kan. Dan juga terima kasih kepada murid-murid yang menonton slot mendengar rendah di DTV KPM pada hari ini. Semoga apa dikongsikan pada hari ini dapat manfaat dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan seharian kita. Sehingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Didik TV KPM